Jadi tuan-tuan kena ingat, benda yang macam tu kita kena alert. Kita yang kena jaga supaya masyarakat yang menjadi orang yang mengambil penceramah daripada dalaman tu, dia kena jaga supaya yang datang kepada qaryah kita ialah mereka yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dah penat dah kita tuan-tuan menghadapi golongan yang tak Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kita tak dah ada di dalam negara kita mereka yang berlidah dua. Mereka yang berlidah dua ni, sekali dia kata dia Ahlussunnah wal Jamaah, bila mana dia mengajar kita dengar dia tolak Maulidur Rasul. Bila mana dia mengajar, dia menolak Imam Syafi'i, dia menolak Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dia menolak Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bahkan hari ini tuan-tuan, ulama hadis pun dia tolak. Nah, ulama hadis dia kata saya pakar hadis. Rupanya kepakarannya lebih pada ulama-ulama dulu rupanya. Nah, sehingga kan dia kata sahih ala sahih Bukhari. Dia kata apa? Ini adalah pensahihan saya kepada sahih yang ada pada Imam Bukhari. Tuan-tuan, ulama dia kata apa? Sesahih-sahih kitab selepas Al-Quran Sahih Bukhari. Nah, maknanya lepas Al-Quran kita buka kitab Sahih Bukhari itu, maknanya kitab paling sahih sekali ialah Sahih Bukhari. Dia pergi dakwah nak royak, nak angkat dirinya. Dia kata hamba telah buat satu tesis. Nah, tesis hamba ni adalah lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Nah, lepas tu bila tengok kitab kuning salah, dalam tulis-tulis apa ni sihat Sahih Bukhari. Nah tuan-tuan, ni benda-benda macam ni, benda yang membahayakan masyarakat. Tak sambung dah ni. Al-awwal, makna al-awwal, makna al-awwal ni kalau kita terjemah, ia maknanya yang pertama. Allah Ta'ala yang pertama, yakni Allah Ta'ala maha pertama. Arti al-awwal pertama ni la ibtida'a li wujudihi. Kalau orang tanya tuan-tuan, apa makna al-awwal? Allah Ta'ala Allah Ta'ala sebut dalam Quran huwal awwal, dan dialah yang terawal. Terawal ni bukan maknanya terawal masuk sekolah, terawal sekali. Tak. Terawal di sini dengan makna la ibtida'a li wujudihi. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Kerana apa? Kerana selain daripada Allah, semua itu wujudnya dengan permulaan. Sebab tu tuan-tuan, kenapa ulama dulu dia menamakan baharu. Nah, kalau kita tengok kitab-kitab lama, apa yang ulama dia sebut begitu? Sebut makhluk senang cerita. Nah, Allah Ta'ala menjadi segala makhluk. Dia tak kata gitu, dia kata Allah Ta'ala menjadikan segala perkara yang baharu. Oh, apa perkara yang baru, ada perkara yang lama kan? Nah, nak mencerita apa? Nisbah kepada dahulu, dulu dia tiada, kemudian diadakan dengan permulaan itu, maka baru saja dia ada. Nah, dulu dia tiada, kemudian diadakan, maka adanya itu dengan permulaan itu baru. Faham tak? Maka dinamakan makhluk ini baru. Yang sama sahaja tu tuan-tuan. Ni nak bagi faham ibarat-ibarat ulama-ulama dulu. Ulama dulu bila dia mengatakan baharu, nisbah kepada tadi lah, nisbah kepada Allah Ta'ala wujudnya tanpa ada permulaan, maka dinamakan qadim, lama. Maka makhluk baharu dulu dia tiada, kemudian setelah tiada Allah Ta'ala menjadikan dia daripada tiada kepada ada. Maka adanya itu dengan didahului dengan tiada, baru saja. Nah, maka dinamakan dia dengan baharu. Nah, yang kata kepala pihak, ini pengajian lama. Ini seni pengajian dahulu. Nah, dulu sekarang ni mana ada apa tu pengajian perkataan yang seumpama yang disebut oleh ulama-ulama dahulu. Dan ini yang memberi kefahaman yang mendalam bagi seseorang itu. Macam mana sesuatu itu kita faham bahawasanya dulunya tiada, kemudian ada. Sebut kata menjadi tak faham lagi. Nah, menjadi daripada tiada kepada ada. Nah, itu makna menjadi. Dan bila kita mengaji sifat 20, kita tak ada dalam sifat 20 al-awwal. Tak ada kan?
Sebab apa? Sebab dia ada sifat qadim, yang mana qadim semakna dengan awal. Rupa kita ni dia mengikut cara lain sikit lah. Dia tak sebut kalimah qadim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab qadim dia tidak ada secara lafaz dalam Quran. Nanti tuan-tuan pengarang kita beringat daripada awal lagi. Dia beringat daripada awal. Sekira-kira nanti dia kata apa awak menyifatkan Allah Ta'ala yang tak ada dalam Quran. Kali ini nak ada Quran ni. Sifat 20 ni tuan-tuan yang bimbang juga. Kerana semua sifat-sifat yang disebut dalam sifat 20, sama ada dia disebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran, secara lafaznya kita dapati dalam Quran. Kalaupun kita tak dapati secara lafaz dalam Quran, ia ada dalam Quran secara makna. Maka sekarang ini qadim termasuk daripada lafaz yang diulang di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, tetapi bukan secara lafaz, ianya secara makna. Faham? Qadim ni ia sifat Allah Subhanahu wa taala, disifatkan Allah Taala dengan qadim. Qadim pun maknanya la ibtida'a li wujudihi, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka qadim ini ia merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang semakna dengan awal. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran huwal awwal wal akhir. Dialah yang pertama sekali. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi SAW, Engkaulah Tuhan yang maha pertama, tiada sesuatu pun yang ada sebelum. Dan Engkaulah Tuhan yang maha terakhir, yang tidak ada sesuatu pun selepasmu. Dan Engkaulah Tuhan yang bersifat dengan zahir, yang mana tidak ada sesuatu pun berada di atasmu. Dan Engkaulah yang bersifat dengan batin, yang tidak ada sesuatu pun berada di bawahmu. Ini sabda Nabi SAW menunjuk kepada kita Allah Ta'ala bersifat dia dengan qadim ataupun dengan al-awwal. Tengok sifat 20 diambil daripada falsafah Greek ke tidak? Diambil daripada hadis Nabi, diambil daripada Al-Quranul Karim. Dan kadang kalimah qadim ini kita nisbahkan kepada makhluk juga. Kita kata makhluk qadim. Qadim bila nisbah kepada makhluk, bila disandarkan kepada makhluk, ia tidak membawa kepada makna yang kita sandarkan kepada Allah tadi, tetapi dia membawa kepada makna yang lain. Qadim bila sandar kepada Allah dengan makna Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Tapi qadim bila disandarkan kepada makhluk, ia membawa kepada makna lama, lusuh, ataupun boleh membawa kepada makna berlalu masa yang panjang ke atasnya. Kereta tu qadim, hadis sayyarah qadimah dalam bahasa Arab. Kereta ni lama, maknanya berlalu bertahun-tahun lamanya dalam pemilikan hamba. Menunjukkan bahawasanya berlalu masa yang lama bagi makhluk tersebut. Maka qadim ni bila disandarkan kepada makhluk, bukan kepada Allah, maka dia membawa makna masa yang lama berlalu kepada makhluk tersebut. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wal al-urjun al-qadim. Urjun pelepah tamak yang lama sehingga dia membengkok. Tengok kadang-kadang kalau pokok kelapa, pokok nyo tu, sekiranya dia dah lama dia membengkok dah, dia pelepah dia tu, bila dia jatuh kita tengok macam bulan sabit bengkok, bulan sabit dah. Allah Ta'ala sifatkan dia bila mana dia kering, kemudian dia membengkok urjunil qadim. Dia ni lama, disebabkan masa yang lama berlalu pada dia jadi macam tadi. Allah Ta'ala umpamakan bulan tadi dengan tu lah, dengan pelepah tamak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka kalimah qadim boleh disandarkan kepada Allah dengan makna Allah Ta'ala tiada permulaan bagi kewujudannya. Maka qadim dengan makna tadi hanya layak bagi Allah Ta'ala sahaja.
Maka qadim bagi makhluk dengan makna masa yang lama berlaku kepada makhluk. Tapi tuan-tuan nak bagi peringatan, jangan diberi qadim dengan makna Allah Ta'ala tidak ada permulaan kepada makhluk dan alam ini. Nah, tidak boleh kita kata alam ini qadim dengan makna tidak ada permulaan bagi kewujudannya kepada makhluk. Nah, tak boleh. Sebab ia membawa kepada kekufuran. Kerana membawa kepada makna makhluk itu tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kerana dia tidak ada permulaan, Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Jadi siapa yang menjadikan dia? Nah, maka ini suatu perkara yang batil. Nah, Al-Hayy maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penghidup. Nah, situ kan? Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat hidup. Hidup Allah Ta'ala tidak sama dengan hidup makhluk, tak sama dengan hidup manusia. Kerana apa tuan-tuan? Hidup Allah bukan berruh, bukan dengan mempunyai ruh seumpama kita. Hidup Allah tidak berdaging seumpama kita. Kita berdaging, Allah Ta'ala tidak berdaging. Hidup Allah tidak berdarah seumpama kita tidak berdarah. Hidup Allah seumpama kita ni berdarah. Nah, kalau kita berdarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya tidak berdarah. Hidup Allah tidak berorak, tetapi hidup kita berorak. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berotak, tidak mempunyai otak macam kita ni. Tapi kita hidup kita mesti ada otak. Nah, kalau kita dikeluarkan roh daripada jasad kita, apa jadi? Dipanggil kita hidup lagi tak? Maka kita tak disifatkan hidup dengan tanpa roh. Kalau dikeluarkan daripada jasad manusia itu seluruh darahnya, dinamakan dia hidup ke tidak? Nah, cuba pergi ke hospital HKM kau mana kan? Kata doktor, sekarang ni boleh tak doktor sifatkan saya hidup, tapi dengan syarat doktor keluarkan semua darah saya. Semua darah yang ada pada jasad saya keluarkan. Boleh tak disifatkan dia dengan hidup? Tak hidup dah mampu ke? Tak hidup kan? Ataupun tuan-tuan, boleh tak kita sifatkan manusia ini dengan hidup, kita keluarkan seluruh tulang yang ada pada kita, tulang sendi buah, tulang ni buah tuan. Kalau telinga tak ada. Tulang hidung buah, semua buah tulang. Jadi macam kain buruk. Nah, kain buruk, lembek lotek. Dipanggil hidup lagi ke tidak? Nah, tak hidup dah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dia tak seumpama makhluk. Hidup kita macam tadi, berhajat kepada tulang, berhajat kepada ruh, berhajat kepada daging, berhajat kepada urat, berhajat kepada otak. Adapun hidup Allah sekali-kali tidak sama dengan hidup makhluk. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan dialah yang maha hidup. Dalam Quran sebut Allah Ta'ala bersifat dengan hidup al-hayat. Salah satu daripada sifat 20 Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Ada dalil daripada Quran Al-Karim tuan-tuan? Bid'ah ke tak pengajian sifat 20? Ada dalil daripada Quran ni? Kata Nabi tak ajar. Pak Nabi tak baca ada ayat tadi. Nabi baca ke tidak ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Dan Nabi perintah kepada supaya beriman dengan lafaz tersebut. Maka beriman dengan lafaz tersebut ni makna dia. Dah gitu. Bukankah Nabi SAW ajar seseorang itu berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni tarfata 'ain. Ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang maha hidup. Maknanya Rasulullah meyakini sifat 20. Marah dia kata kita. Ni Rasulullah sebut sifat hayat ni. Tadi Allah Ta'ala sebut sifat wujud. Sekarang ni Nabi sebut pula sifat hayat. Ni nak bayang sifat 20 ada dalam Quran ni. Ini tuan-tuan, sebab itu dia kena usul periksa dahulu sebelum menuduh.
kena usul dan buat kajian yang terperinci mengikut neraca syarak Allah Subhanahu wa taala dahulu sebelum mengatakan sifat 20 ini bercanggah dengan syarak. Sebelum menuduh sifat 20 ini adalah diambil cedoknya daripada falsafah Greek. Nah, wa ma'na al-qayyum. Bismillah. Wa ma'na al-qayyum, makna al-qayyum ini setengah ulama mengatakan Allah Ta'ala bermakna alladhi la yahtaju ila ghairihi, yang tak berhajat kepada yang lain. Itu maknanya al-qayyum. Bila kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan qayyum, maknanya Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, dia tidak berhajat kepada yang lain. Dan sesetengah ulama dia memberi makna Allah Subhanahu wa taala tidak menerima binasa. Jadi kalimah qayyum ni dalam bahasa Arab dia mengandungi dua makna. Datang dengan makna qiyamuhu binafsihi, datang dengan makna al-baqa. Boleh dua-dua tuan-tuan. Maka kita boleh kata Allah Ta'ala, bila kita kata ya hayyu ya qayyum, qayyum itu Allah Ta'ala bersifat dengan tidak berhajat dengan makhluk. Maka tuan-tuan hendaklah memahami bahawasanya yang tak berhajat dengan makhluk itu Allah, yang senantiasa berhajat itu kita. Itulah makna Allahus Samad. Bila kita sebut dalam Al-Quran Allahus Samad, As-Samad maknanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dia daripada yang lain. Erti kaya ni apa tuan-tuan? Tak berhajat. Nah, selagi dia berhajat dia panggil kaya ke tidak? Tak kaya kan? Kalau bila mana kita menisbahkan Allah Ta'ala dengan kaya, yakni kaya mutlak tuan-tuan, kaya sekira-kira sedikit pun dia tidak berhajat kepada makhluk. Wa kullu, dan setiap makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kita saja tuan-tuan, bernafas tiap-tiap hari pun kita senantiasa berhajat dengan Allah Taala. Nah, bila keluar nafas, berhajat nak memasukkan nafas balik. Kemudian bila dah masukkan, berhajat nak keluarkan balik. Bila dah keluar, nak berhajat masukkan balik. Seterusnya begitulah kita 24 jam dalam keadaan senantiasa berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita minta uruskan sendiri, nafas kita masuk keluar. Nah, ada belajar ilmu sains, karbon dioksida, oksigen apa semua dah. Sekarang saya nak uruskan sistem badan saya sendiri. Ya, tak berhajat dah saya dengan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Nah, boleh dah mampu dah kita. Belum lagi takbir lagi ni. Langit bumi belum lagi ni. Nak takbir diri saya sendiri, saya nak kontrol semua. Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Senantiasa kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil barang yang ada pada jasad kita, kita berhajat dengan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tengok lemahnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna ni saja tuan-tuan, kalau kita berfikir subhanallah, Allah, sebab tu Nabi kata apa? Antal qawi wa ana dhaif. Nah, ya Allah, engkaulah yang maha kuat, maha perkasa, akulah yang lemah. Nah, wa antal ghani wa ana faqir. Nah, engkaulah yang maha kaya, wa nahnu fuqara, dan kita seluruhnya fuqara. Fuqara maknanya senantiasa berhajat padamu Tuhan. Nah, ni yang kita nak kena ada doa. Doa-doa yang macam ini perlu ada di dalam doa harian kita. Nah, supaya kita reti, kita faham, kita mengerti bahawasanya kita ini senantiasa berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tahu makna keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana nyawa kita berada di ghargharah, di halqum. Nah, bila di situ kita merasa, ya Allah. Nah, bila dah sampai peringkat tersebut, ya Allah, rasa nak kembali kepada hidupnya segar mugar, nak kembali kepada nak mengaji ilmu ahli sunnah, nak mengaji kepada ilmu fiqh ahli sunnah. Ketika itu hilang, tinggal penyesalan semata-mata, dan taubat ketika itu tidak sekali-kali tidak diterima oleh Allah Ta'ala.
ketika sekarang ni walaupun umur kita dah sampai 60, 70, maka jangan dikatakan terlambat. Kita tak tahu lagi modal yang ke depan tu mungkin 20 tahun lagi. Nah, 20 tahun tu banyak tuan-tuan masuk pondok alih dah. Nah, maknanya kita tak tahu, kita estimate. Saya sekarang ni, kita agak-agak sekarang ni saya umur 50. InsyaAllah ada lagi lah depan 60 tahun, maka tak ada masalah lagi. Dah, masalah tak ada masalah lagi. Ada peluang banyak lagi untuk saya belajar. Jangan kata Allah putus asa dah, dah tua dah, nak belajar pun tak boleh, Quran pun tak erti. Nah, kalau tak boleh baca Quran, betul-betul tak boleh, jangan berputus asa. Boleh bermula daripada sekarang. Dah, bermula daripada sekarang. Ramai orang yang mempelajari Al-Quran di peringkat tua, dia boleh menyelesaikan pembacaan Al-Quran itu dalam masa 2 bulan, 3 bulan dia boleh membaca Al-Quran. Jangan kita merasakan diri kita terlambat. Ya, selagi mana kita mempunyai ruang yang ada di hadapan kita dan Allah Ta'ala merahsiakan waktu mati kita, itu hikmah dia. Selagi tidak terbuka rahsia tersebut, kita tak tahu. Kada tahu di sini rahsia tersebut, tak tahu. Selagi tuan-tuan tak tahu rahsia tersebut, maka tuan-tuan jangan berputus asa untuk datang ke surau kita ni dan menghadiri majlis-majlis ilmu agama, meramaikan dan memeriahkan pengajian ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tuan-tuan boleh ajak teman-teman yang ada supaya dia kenal. Sekira-kira dia kata saya tak faham 100%, dia boleh 20%, tak apa dah. Kalau tak faham secara 50%, dapat 3%, dapat 3% ya. Faedah lah. Mana tahu dengan 3% itu menyelamatkan diri di hari akhirat kelak. Nah, belum tentu tuan-tuan dengan amalan yang manakah yang masuk kita dengan amalan manakah kita mendapat rahmat Allah, seterusnya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Nah, kadang kalau kita tengok kita kisah-kisah ulama-ulama dahulu, mereka yang berada di zaman-zaman dahulu, kadang-kadang bukan dengan amalan yang lain, memberi minuman kepada si anjing yang hina dalam syarak. Anjing ini sesuatu benda yang dihina dalam syarak, maka memberi sesuatu perkara dan berbuat baik kepada benda ni, dan ia dipuji dalam kitab. Dia kebetulan dia baca kitab pula, kemudian balik dia amal, esoknya mati, kemudian diukur semua amalan, lihat, rupanya amalan tu dia melebihi yang lain. Kerana apa? Kerana masuknya kita itu dengan syurga Allah. Dalam syurga itu dengan belas kasihan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, jika dengar kebaikan, maka datanglah dia ke surau-surau kita, surau yang seumpama ini yang menganjurkan program, menganjurkan pengajian kitab ini. Seandainya kita tahu teman-teman kita sejawat dengan kita, orang yang kita kenali, daripada dia duduk rumah biasa, hari ini cuti hari Ahad dah, maka hari Ahad itu dijadikan hari untuk mempelajari ilmu agama, supaya tuan-tuan untuk kita menambahkan segala amal ibadat kita, dengan tujuan ni orang yang mempelajari ilmu akidah khususnya. Khususnya tuan-tuan berbeza dengan kelas-kelas yang lain, kelas akidah. Kerana kelas akidah pahalanya mati syahid. Dalilnya ada. Nabi SAW bersabda, al-mutamassiku min sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ai bisyariati wal aqidati. Kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini bukan semaya sunnah, bukan berpegang teguh di akhir zaman semaya sunnah, dah. Jangan salah ambil literal meaning sebagaimana yang dipegang oleh golongan Wahabiyah, ambil literal meaning. Dia makna di situ sunnah yang disebut pada zaman Rasulullah. Bila mana Rasulullah sebut sunnah, ia merujuk kepada akidah dan juga syariat. Begitulah sebagaimana disebut oleh ulama-ulama muhaddisin, bahwasanya Rasulullah kata di akhir zaman akan berlaku kerosakan dan kefasadan. Maka ketika itu sekiranya kamu berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mempelajari akidah, maka walaupun kamu mati dan mengajarkan akidah ini, kamu berada di atas katil kamu sendiri, maka mati dalam keadaan itu dia mendapat pahala mati syahid. Apatah lagi kita yang keluar daripada rumah kita, keluar daripada negeri kita untuk tujuan untuk menyebarkan ilmu agama, memperdalami ilmu agama, kita akan dapat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada soalan. Ada soalan boleh bertanya? Soalan berkaitan dengan akidah ke, ataupun sikit-sikit berkaitan dengan fiqh. Bagi kita berkaitan dengan akidah. Ustaz, ada salah satu daripada janji Allah pada ahli syurga, iaitu soalan saya tentang nikmat yang paling besar adalah Melihat Allah. melihat Allah. Cuma saya musyikir kat sini, syurga dia ada tingkat dia, syurga Firdaus, syurga dan adakah semua orang yang masuk syurga tu boleh melihat Allah, dan cara penglihatan tu bagaimana? Masya Allah. Soalan itu soalan bagus tu. Di antara i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah ialah menerusi Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawasanya mereka yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat kenikmatan yang besar. Dan antara kenikmatan yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di hari akhirat kelak ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat wajah muka, melihat Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syurga Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat, ada 7 tingkat dah. Sebagaimana disebut dalam hadis. Jadi tuan-tuan, kata ulama, beriman ru'yatullah, beriman Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat di hari akhirat kelak dengan mata kepala kita sendiri adalah sesuatu perkara yang diimani dan perlu dipercayai, wajib dipercayai oleh setiap orang mukallaf. Setiap umat Islam mesti mempercayainya. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak bila makanin wala jihatin wala masafatin. Kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu di dalam kitab Fiqhul Akbar, melihat Allah di hari akhirat kelak ialah dengan melihat dengan tanpa Allah Ta'ala bertempat, tapi kita bertempat. Kita tak ada masalah lah kita duduk di syurga pertama, ke kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang bertempat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Dan Allah Subhanahu wa taala dia akan menciptakan mata yang bukan mata ni. Sebab mata ni nak tengok nikmat syurga pun tak nampak. Sinaran cahaya yang keluar daripada syurga melebihi daripada cahaya yang ada atas dunia ini. Dan mata ni kalau ada di hari akhirat kelak terbakar. Maka yang melihat di hari akhirat kelak akan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ialah mata yang mampu melihat nikmat-nikmat tersebut, dan mata yang mampu melihat Allah yang tanpa merupa paraskan Allah, membagaimanakan Allah tanpa meletakkan jarak di antara yang melihat dengan yang dilihat. Dan penglihatan tersebut dengan penglihatan laisa kamitslihi syai', dengan penglihatan dengan tidak meletakkan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dalam satu hadis Nabi SAW sabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, sesungguhnya kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kamu melihat rembulan Lailatul Badr pada malam bulan purnama, la tadammuna fi ru'yatihi, tidak susah kamu bersesat payah untuk melihatnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis ini Nabi SAW dia mengumpamakan penglihatan kita kepada Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak dengan penglihatan kita pada atas dunia ini dengan bulan. Dari sudut mana?
iaitu bulan yang ada pada hari ini tuan-tuan. Kalaulah bulan tu kita nampak di langit tadi, semua dapat lihat ke tidak? Semua dapat lihat sekiranya tidak ada awan. Tak gitu. Maka orang di Malaysia dapat lihat, orang di Thailand dapat lihat, orang di Cambodia dapat lihat, di Turki dapat lihat, di Saudi dapat lihat, di Mesir dapat lihat. Bersusah payah tak masyarakat nak berkerumun nak melihat bulan? Bersusah payah tak? Tak bersusah payah. Dan ada tak syak di hati mereka yang dilihat itu bulan ke tidak? Tak. Nah, yakin mereka yang dilihat itu bulan. Yang ni pun kata bulan, orang masyarakat di Malaysia pun kata itu bulan tu. Nah, kemudian orang Thailand kata yang dilihat itu bulan. Nah, hatta di flag ni pun, di flag Kiambang, kalau tengok bulan tu pasti semua sepakat dia kata itu bulan. Nah, dan tak susah payah sebagaimana kalau kita tengok berlaku kemalangan. Jadi semua bersusun-susun nak tengok. Disebabkan ramai orang berkerumun. Kalau kita tengok di pasar, nak tengok barangan yang ada di situ dah. Satu barangan nak dilihat pada ramai orang. Maka bersusah payah, bersesat-sesat nak tengok barang tersebut. Maka dalam persoalan rembulan, bulan tak ada masalah ni. Bila tengok tidak ada syak di hati bahawa yang dilihat tu bulan dan tidak susah untuk bersesat-sesat melihatnya. Maka Rasulullah SAW nak menyatakan kepada kita, manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala di hari akhirat kelak akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada syak di hatinya akan yang dilihat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tidak susah bersesat-sesat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diumpamakan perkara tersebut dengan seseorang itu dia melihat bulan dan mereka tidak syak bahawa itu bulan. Bukan bermakna bahawa dalam hadis itu bahawa Allah Ta'ala Nabi mengumpamakan Allah Ta'ala dengan rembulan. Allah Ta'ala sama dengan bulan. Allah Ta'ala bulat getir macam bulan. Tak. Nah, sebab bulan tu jisim jisim kasif. Boleh pegang dengan tangan, tuan-tuan. Boleh dipegang dengan tangan. Cahaya yang keluar daripada bulan latif. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh kita pegang dengan tangan. Kipas tuan-tuan, jisim kasih ke jisim latif? Aku tak tangan tapi boleh tak? Boleh. Kalau kita, maknanya dari sudut pegang dengan tangan tu boleh. Sesuatu yang boleh dipegang dengan tangan. Cuma masa dia bergerak jangan pegang. Angin yang diputarkan oleh dia tu, jisim kasih ke latif? Latif. Ekor ni, alat ni, jisim kasih ke latif? Kasih. Kemudian udara yang lahir daripada proses dia tu jisim latif. Begitulah tuan-tuan. Maka tengok betapa indahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan atas dunia ni ada jisim kasih, jisim latif, supaya kita tahu bahawasanya semua makhluk itu tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah tak sama dengan makhluk. Allah khalaqas samawati wa ja'ala az-zulumati wan nur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan ia merujuk kepada jisim kasif. Wa az-zulumati wan nur, dan cahaya dan juga kegelapan merujuk kepada jisim latif. Walaupun dalam Quran kita kata, dalam Quran kita ayat jisim ni ada 2. Tak perlu tuan-tuan, ni ada pembahagian secara makna di dalam Al-Quran. Ini nak ceritanya cerdik pandai ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini pentingnya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Senang itu. Dalam Isra' Mi'raj Nabi jumpa dengan Allah SWT. Dalam Isra' dan Mi'raj yang diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke sana, kemudian berjumpa dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di sana. Tuan-tuan, saya nak bagi faedah penting. Setengah golongan Al-Wahabiyah dia kata bila dah mati tak memberi manfaat dah. Dah mati jadi bangkai dah. Dah mati, kenapa nak memberi manfaat? Maka tak memberi manfaat dah Nabi hak mati. Dia mati dia tak panggil mati, dia panggil apa?
Nah, sebab apa dia kata kepada Nabi, dia kata Islam tak akan tersebar di seluruh dunia melainkan dikeluarkan hadhil jifa. Dia kata dalam bahasa Arab tu, dia kata dikeluarkan bangkai busuk. Dipanggil jasad Rasulullah ni bangkai. Sedangkan ni suatu benda yang menghina jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika di Isra' Mi'rajkan ke Baitul Maqdis, di sana bukankah kisah yang kita dengar semua, ialah Rasulullah ini dia dijadikan imam. Sepakat para anbiya menjadikan Rasulullah sebagai imam. Sebab dia ni afdalu makhluqatillah, sebaik-baik makhluk Allah Taala secara itulah ialah Rasulullah. Bukankah kita tahu bahawasanya Nabi sebelum ni dia sudah meninggal dunia? Nah, tapi Isra' dan Mi'raj tu Allah Taala bangkitkan seluruh nabi-nabi. Nah, ini tuan-tuan menunjukkan akan benarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-anbiya ahya'u fi kuburihim yusallun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi kata apa? Para nabi mereka hidup secara barzakh, di dalam kubur-kubur mereka sedang mereka bersembahyang. Nah, hadis mana ni? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian tuan-tuan, kemudian setelah diisrakan, kemudian dimi'rajkan Nabi. Tak kira bila sampai ke langit pertama tak dibenarkan mula-mula sekali. Orang tanya, penjaga atas tanya, yang ni siapa ni? Dia kata Muhammad. Dah diutuskan Muhammad. Ya, diutuskan Muhammad. Maka dibenarkan masuk. Nah, langit yang pertama. Kemudian berjumpa dengan beberapa Rasul pula, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian di sana tuan-tuan di Mi'rajkan